Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد, muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, pada malam ini kita dapat bersama-sama berkuliah setelah hampir 2 bulan kot tertangguh kuliah kita ni. Yang mana kuliah kali pertama dulu saya hanya sempat membaca mukaddimah kitab dan tak sempat baca sedikit daripada hadis, kemudian tak sempat nak habiskan hadis yang pertama ni. Jadi saya nak baca balik hadis yang pertama ni supaya kita dapat memperoleh manfaat daripadanya. Kita membaca kitab Al-Arba'un Al-Qudsiyah, hadis 40 Qudsi, hadis Qudsi 40, karya Mulla Ali Al-Qari, Al-Syekh Al-Imam Mulla Ali Al-Qari. Baik, hadis yang pertama dia bawakan daripada Abu Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah Ta'ala qasamtu as-salah baini wa baina 'abdi nisfain wa li 'abdi ma sa'al. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حمدني عبدي. وإذا قال العبد الرحمن الرحيم قال الله تعالى أثنى علي عبدي. فإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي. فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. وإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. Hadis riwayat Imam Muslim dan juga Imam Ahmad. Maksudnya daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan daripada Allah. Nabi mengatakan Allah Azza wa Jalla berfirman. Sebab itu dipanggil hadis Qudsi, hadis 40 Qudsi. Dia ambil semua hadis yang merupakan firman Allah Azza wa Jalla selain daripada Quran. Okey? Qala Allah Azza wa Jalla, Allah Azza wa Jalla berfirman. Allah berkata, qasamtu salah baini wa baina 'abdi nisfain. Aku membahagikan salat antara aku dan hamba-Ku kepada 2 bahagian. Kalau kita tengok nanti sampai hujung hadis, bukan salat pun yang dimaksudkan dalam hadis ni, tapi hanya Fatihah. Tadi saya baca, tadi tuan-tuan mungkin faham, tuan-tuan dan puan mungkin faham. Sampai waladhdallin saja. Tak ada rukuk, tak ada sujud, tak ada tasyahud. Tapi dalam hadis ni Tuhan kata qasamtu salah baini wa baina 'abdi nisfain. Aku bahagikan salat di antara aku dan hamba-Ku kepada 2 bahagian. Tapi dia bukan salat, dia hanya Fatihah. Ini dalam bahasa Arab kita panggil majaz mursal. Majaz mursal, iaitu menyebutkan keseluruhan tetapi maknanya hanya sebahagian. Ya, saya minum air sungai. Saya minum sebahagian daripada air sungai, bukan minum semua. Dia sebut semua.
tapi dia maksudkan sebahagian. Al-hajju Arafah. Haji itu Arafah. Haji bukan Arafah saja. Haji ada tawaf, haji ada sa'i, haji ada ihram, haji ada melontar. Tapi kenapa Nabi sebut haji itu Arafah? Kerana yang paling penting dalam haji itu ialah Arafah. Yang mana kalau terlepas Arafah, haji kena ditangguh sehingga pada tahun berikutnya. Yang lain tu boleh diganti ataupun boleh diqada. Tapi Arafah tak boleh. Siapa terlepas Arafah, maka tidak adalah haji untuknya. Ya, baik. Kenapa Nabi SAW meriwayatkan daripada Allah Azza wa Jalla hadis ni, Allah Ta'ala kata qasamtus salah, sedangkan yang dimaksudkan adalah Fatihah. Seperti mana tadi Nabi sebut Al-Hajju Arafah, haji itu Arafah, kerana kepentingan Arafah. Begitu jugalah Allah Azza wa Jalla apabila nak mengisyaratkan tentang kepentingan Fatihah di dalam salat, maka Allah mengatakan aku membahagikan salat. Seolah-olah salat ni Fatihah keseluruhannya, sedangkan salat ni ada benda lain lagi. Kenapa? Kerana Fatihah itu sangat-sangat penting. Nabi SAW menyebutkan la salata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Tidak ada sebarang salat bagi sesiapa yang tidak membaca Fatihah. Salat jadi tak sah bagi mereka yang tidak membaca Al-Fatihah. Cuma para ulama berbeza pendapat bagi makmum. Makmum yang duduk belakang imam kena baca Fatihah ke tidak? Khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan kalau imam baca kuat, maka tak perlu baca. Inilah mazhab Hambali dan juga Maliki. Ada yang kata kalau duduk belakang imam, selagi mana duduk belakang imam, imam baca kuat ke, imam baca pelan ke, tak perlu baca. Ini mazhab Hanafi. Kerana mereka bersumberkan kepada dalil man salla khalfal imam fa qira'atul imam lahu qira'ah. Siapa sembahyang belakang imam, maka bacaan imam tu bacaan bagi dia. Tapi riwayat ini tidak sahih. Bacaan ini tidak sahih. Ada yang kata makmum tak kira duduk belakang imam baca kuat ke, imam baca pelan ke, dia kena baca. Yang inilah mazhab al-Imam Syafi'i rahimahullah, yang mereka menggunakan dalil yang saya baca tadi. La salata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Tidak ada sebarang salat yang sah bagi orang yang tak baca Fatihah. Bagi orang yang baca Fatihah tak sah salat. Maka mazhab Syafi'i kata semua makmum kena baca. Tak kira salat apa pun selagi mana dia makmum. Imam baca kuat ke, imam baca pelan ke, dia kena baca. Dan ulama-ulama hadis dan fiqh dalam masalah ni menulis. Ada yang tulis kitab khas pun, macam Imam Al-Bukhari rahimahullah. Dia siap tulis kitab khas. Nama dia Juz'ul Qira'ah Khalfal Imam. Satu kitab yang membahaskan tentang, membawakan riwayat-riwayat bacaan makmum di belakang imam. Nak bagi tahu benda ni penting lah. Kan? Para ulama zaman dulu, tuan-tuan dan puan-puan, isu yang kecil-kecil pun mereka serius berbahas. Sebab apa? Sebab mereka tahu yang ni ilmu. Sebab mereka tahu yang ni ilmu. Mereka inginkan pahala apabila manusia dapat manfaat, walaupun sekecil-kecil perkara dalam ilmu. Orang kita je yang pelikih ilmu ni. Alah, benda kecil aja pun, itu pun nak bincang ke? Kan? Tengok dia bincang apa? Bincang isu mancin. Taklah besar mana pun isu mancin tu. Dia duk pelekeh orang tu macam orang bincang benda kecil, tapi bila tengok dekat perbincangan dia dengan kawan-kawan, bincang isu mancin, main kerem, dengar lagu healing sampai pagi. Taklah penting mana pun, kan? Tapi manusia begitu, dia tak suka, orang kita lah, dia tak suka dengar benda-benda ilmu. Dia suka dengar benda ajaib, walaupun kadang-kadang benda tu tak ada asas. Kan? Kadang-kadang saya pun pelik. Baru ni saya tegur satu orang ustaz. Dia main panah, bergulin-gulin panah, gulin, lepas tu dia panah. Tapi mungkin orang tak tengok video tu bagi habis.
Dia marah kat saya pula. Dia kata, ini bukan bidang kau, Rora. Kau jangan masuk campur lah kan. Padahal kalau dengar dia sampai ke hujung video tu, saya baca hadis. Hadis tu bidang saya lah juga. Walaupun tak lah pandai sangat pun. Sikit-sikit boleh lah. Tapi hadis tu bidang saya lah. Saya minat dalam bab hadis ni. Saya baca hadis, Nabi SAW tak bagi kita hulurkan ataupun hunuskan senjata tanpa, orang kata apa, tanpa ada protection kepada orang lain. Dia memanah tu, dia suruh budak pegang tu. Target. Budak tu kita nampak memang tak pakai apa-apa protection pun. Budak tu pegang. Dia duduk panah. Tuan-tuan cuba bayangkan kalau tersilap. Dia dah lah berguling-guling lepas tu. Dia baru lepas berguling tu. Itu pun ada orang sokong lagi. Sebab benci kat saya punya pasal. Kita boleh terima anak kita hantar pergi tahfiz, ustaz dia buat latihan macam tu. Boleh terima? Masya Allah, bagusnya tahfiz ni. Sunnah. Kita kena masuk ke anak kita. Sebab ustaz ni, dia suruh anak kita pegang target, dia manah depan anak kita. Nak? Ajaib. Manusia ni ajaib. Ya? Baik, tak apa. Allah Azza wa Jalla kata, aku bahagikan. Fatihah ni ada dua bahagian. Wali abdi ma sa'al. Bagi hamba-ku apa yang dia minta. Maka Allah Ta'ala kata dalam hadis ni, Fatihah tu ada dua bahagian. Satu bahagian untuk Allah, satu bahagian untuk hamba. Fa'idha qala al-abdi. Apabila seorang hamba berkata, bila hamba baca Fatihah, seorang hamba tu akan baca, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Segala puji bagi Allah. Pentingnya Fatihah ni, pertama sebab solat jadi tak sah tanpa membacanya. Itu pertama. Kenapa Tuhan suruh baca Fatihah? Dan kenapa Tuhan panggil surah ni surah Fatihah? Pertama sebab surah ni pembuka lah. Buka mushaf, memang ada lah surah Fatihah mula-mula sebelum Baqarah tu. Kenapa Tuhan jadikan Fatihah ni sebagai pembuka? Kerana Fatihah ni dia ummul kitab, ibu segala Quran, ibu Quran. Bila kata ibu Quran, makna umum Al-Quran tu terkandung dalam Fatihah. Makna Quran tu terkandung dalam Fatihah. Dan kalau kita kaji lafaz-lafaz yang ada dalam Fatihah ni, kita akan dapati lafaz-lafaz, perkataan-perkataan yang ada dalam Fatihah ni di antara sebaik-baik perkataan dalam jenisnya. Bila disebut Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Alhamdu berbeza dengan al-madhu. Alhamdu ialah pujian yang kita beri dalam keadaan kita suka ataupun dalam keadaan kita duka. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah. Oleh kerana itulah sebahagian ulama mengatakan alhamdu min afdalis sana. Alhamdu ini sebaik-baik pujian. Dalam keadaan suka pun kita baca alhamdulillah. Nabi bila suka kata Aisyah, Nabi baca alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmu salihat. Segala puji bagi Allah yang mana dengan nikmatnya sempurna segala kebaikan. Bila kita sedih, kita baca juga, Nabi ajar kita baca alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam setiap keadaan. Maka alhamdu min afdalis sana. Ucapan alhamdulillah, ucapan tahmid di antara sebaik-baik pujian dalam keadaan apapun kita sebut. Dan sebaik-baik pujian sebab apa kita puji Tuhan? Kita puji Tuhan dalam setiap keadaan, sama ada kita mendapat kebaikan dan kegembiraan ataupun tidak. Berbeza dengan al-madhu. Al-madhu, kita berikan pujian apabila kita nakkan sesuatu ataupun kita dapat sesuatu. Biasanya al-madah kita bagi pada manusia. Kita bagi pada makhluk. Pujian-pujian yang kita bagi pada makhluk.
Nabi tak apa suka orang suka puji-puji orang ni. Puji terlebih sangat. Maddahun, orang yang suka puji orang lain untuk mendapatkan habuan. Puji orang lain untuk mendapatkan sesuatu, habuan dunia, ataupun kerana dapat sesuatu, puji. Puji sikit-sikit sudah. Yang layak. Jangan lebih-lebih membahayakan orang yang dipuji. Min afdalis sana. Kenapa puji Tuhan? Puji Tuhan ni ada banyak sebab, yang akan saya huraikan bila sampai ayat yang kedua. Alhamdulillah, bila disebut Allah, min afdali asma'illah hil usna. Bila sebut Allah, Allah di antara merupakan nama Allah yang terbaik itu Allah. Sebab Allah ni ada nama-nama lain lagi. Ada Ar-Rahman, ada Ar-Rahim, ada Ar-Rauf, ada Al-Majid. Tapi nama yang paling agung, nama yang paling mulia, nama yang paling masyhur, Allah. Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Saya akan hurai nanti, tapi saya nak bagi tahu dalam Fatihah ni ada perkataan-perkataan yang terbaik yang ada. Bila sebut Ar-Rahmanir Rahim, Ar-Rahmanir Rahim itu menunjukkan sifat rahmat Allah. Allah bersifat rahmat. Dan dalam banyak-banyak sifat Allah, Ar-Rahmah di antara sifat yang paling banyak bertaalluk dengan makhluk. Sifat yang paling banyak terkena pada makhluk ialah sifat rahmah. Setiap hari manusia menjalani kehidupannya, dia menjalani kehidupannya dengan rahmat Allah. Setiap saat dia menghidu udara yang Allah Ta'ala sediakan, dia menghidu udara dengan rahmat yang Allah Ta'ala berikan kepadanya. Paru-paru Allah Ta'ala ciptakan untuknya. Hidung Allah Ta'ala ciptakan untuknya. Tekak Allah Ta'ala ciptakan untuknya. Udara tu pun Allah Ta'ala ciptakan untuknya. Dan kita hirup udara ni secara percuma, dalam keadaan kita buka mata ataupun dalam keadaan kita tidur. Tak perlu bateri. Tidur, kita tak sedar, kita bernafas. Kadang-kadang orang tidur lagi kuat menafas daripada orang yang jaga. Bunyi kuat. Dah macam motorbot. Dia punya berdengkur. Dia tak sedar. Orang sebelah kata, aku confused. Ni dalam asrama ke tepi pelabuhan kapal ni? Dia tak sedar, tapi dia bernafas. Kalau masuk hospital tengok, katalah orang dia masuk hospital sesak nafas. Kan ada seorang sahabat saya kena COVID, kena masuk oksigen. Dia tak boleh nafas kan, tak cukup, kena masuk oksigen. Dia meniaga oksigen tu. Tong oksigen tu dia supply dekat hospital-hospital. Jadi bila dia kena, baru dia, bila bayar bil baru dia tahu, mahal rupanya oksigen ni. Tapi kita hirup hari-hari cuma je rahmat Allah. Rahmat Allah. Allah berikan kita penglihatan. Boleh detect pelbagai warna. Megapiksel berapa mata ni? Saya pun tak tahulah. Tapi belum ada kamera yang boleh menandingi megapiksel yang ada pada mata kita. Kan kita tengok pemandangan yang cantik, beli kamera yang paling mahal, kita snap gambar, tak sama dengan mata tengok. Betul tak? Rahmat Allah. Sifat yang paling banyak terkena pada insan, sifat Allah, antaranya ialah rahmat. Ar-Rahmanir Rahim. Ya. Bila disebut tentang Maliki Yaumiddin, ini saya akan hurai nanti insya-Allah. Kemudian Allah Ta'ala sebut iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in min a'zami huquqillah. Bila disebut tentang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, engkaulah Tuhan yang kami sembah, engkaulah Tuhan yang kami minta tolong. Min a'zami huquqillah, inilah di antara hak Allah yang paling besar, iaitu hamba mentauhidkannya, menyembahnya semata-mata tanpa mensyirikkannya dengan yang lain. Ini di antara sebesar-besar hak Allah.
Kalau makhluk, kalau manusia dapat tunaikan hak ni, dia berdosa macam mana pun, dia ada ruang untuk mendapat rahmat Allah dalam ayat sebelum. Dia ada peluang. Dia ada ruang. Tapi kalau hak Allah yang paling besar ni tidak dilaksanakan, seorang hamba, dia tak bertauhid dengan Tuhan dia. Dia pergi sembah berhala. Baik macam mana pun dia dengan makhluk, dia tak dapat. Tak ada ruang, kata Tuhan, untuk mendapat rahmat Allah. Tu yang saya pergi US tahun bila saya tak ingat. Tapi ada satu session lah, saya ceramah di Texas. Satu orang hamba Allah ni, dia Indonesian. Dia tanya saya, dia kata, Pak Ustaz, saya mau tanya, dia kata, saya ada kawan yang bukan Islam, amanah, jujur, hormati orang, tepati janji, tepati masa, baik hati, lunak, tapi dia bukan Islam. Kalau dia mati, dia masuk syurga apa tidak? Siapa boleh jawab? Masuk syurga tak? Tak kan? Jawapan simple. Tak masuk lah. Iman tak ada, tak masuk. Tapi ada seorang lagi sekawan saya, dia Muslim, tapi dia jahat pak. Dia rasuah, dia salah guna kuasa, dia mencuri. Kalau dia mati, apa ada ruang untuk dia masuk syurga? Ha? Ada tak? Ada kan? Dia pun tanya, di mana keadilan Tuhan di situ? Bila dia tanya soalan tu, jam juga kita kan? Jam juga. Kali macam mana aku nak jawab ni? Akhirnya saya kata, ginilah. Kita jangan tengok isu ni daripada perspektif hamba. Memanglah kita rasa macam tak adil. Tapi tengok daripada perspektif agama. Saya bagi contoh kat dia, saya bagi analogi kat dia. Saya ada perusahaan. Saya ada kilang. Ataupun saya ada pejabat, saya ada office. Saya ambil seorang pekerja saya bagi gaji. Setiap bulan saya bagi. Ada keistimewaan, kalau sakit boleh pergi klinik panel. Ada cuti tahunan, gaji penuh. Saya bagi dia tugas, awak kena buat ni, buat ni, buat ni, buat ni. Ni awak punya JD, job description, ni awak punya gaji. Dia janji lah, dia sign, dia kata saya terima. Tapi hamba Allah ni, dia tak buat kerja dia yang saya bagi kat dia. Gaji dia ambil. Semua keistimewaan dia pakai, tapi dia tak buat kerja dia. Saya tak perasan sebab saya banyak kerja lain lagi. Dia tak buat. Dia pergi kilang sebelah, dia buat kerja kilang sebelah percuma. Semua benda dia buat. Sekecil-kecil kerja sampai sebesar-besar kerja, dia buat semua for free. Tak apa, saya tolong percuma. Tanya orang kilang sebelah, dia baik ke jahat? Oh baiklah, tolong dengan percuma. Tapi kalau tanya saya, yang bayar gaji dia ni, saya bayar gaji dia, dia tak buat kerja yang saya suruh. Pada saya, dia baik ke jahat? Mangkor lah dia ni. Kamu nak kerja ke? Kamu nak kerja dengan aku ke? Kamu nak kerja dengan orang lain? Saya akan tanya macam itulah. Allah tidak boleh disamakan dengan makhluk. Tapi Allah lebih tinggi daripada majikan kepada pekerja. Kalau majikan, dia bagi gaji je. Allah bukan bagi gaji semata-mata. Semua benda yang ada pada kita tu Allah punya, Allah beri. Sebab tu bila di antara lafaz yang sunnah ketika mengucapkan takziah, Nabi SAW sebut apa? Inna lillahi ma akhad wa lahu ma a'ta. Wa kullu syai'in 'indahu bi ajalin musamma. Sesungguhnya bagi Allah jua apa yang dia beri. Bagi Allah jua apa yang dia ambil. Milik Allah juga apa yang dia beri. Dan setiap sesuatu yang ada makhluk ni, sesuatu yang Allah Ta'ala cipta, semuanya ada ajal yang telah ditentukan. Maksud Allah Ta'ala ambil tu, dia punya. Sebab tu dia ambil. Ni yang Ummu Sulaim sebut pada Abu Talhah bila anak mereka meninggal. Kalau satu kaum meminjamkan satu barang, boleh tak dia ambil balik? Abu Talhah kata boleh. Sebab tu Ummu Sulaim kata, ihtasib rabbak. Wahai suamiku, harap pahala daripada Allah, anak kita dah meninggal dah.
Yang kita rasa kita ada anak, anak tu Tuhan bagi, anytime dia boleh ambil. Yang kita rasa kita ada isteri, isteri tu pinjaman daripada Allah, anytime dia boleh ambil. Yang kita rasa kita ada suami, suami tu milik Allah, bila masa pun dia boleh ambil. Bila masa Tuhan boleh ambil. Yang dia beri pun tetap dia punya, yang dia ambil pun tetap dia punya. Tiba-tiba satu orang keluar dalam dunia ni dengan segala nikmat yang dia ambil, sebelum dia keluar ke alam dunia, masa dalam perut mak dia pun, dia telah menikmati rahmat Tuhan dalam rahim ibu dia. Tuan-tuan, keluar daripada rahim ibu, pernah tanya, mak, sewa rahim berapa? Saya nak bayar 9 bulan. Duk hotel, late check out pun kena kira jam tau. Assalamualaikum, saya nak late check out boleh? Cik nak keluar bila? Patut saya check out pukul 12, tapi saya nak keluar pukul 4. Cik, kita akan charge ikut jam. Betul? Kadang-kadang bukan buat apa pun dalam bilik tu, baring je. Kita keluar bukan ada orang duduk pun, tapi dia charge. Kerana tu insan, manusia. Dia ada syuh. Dia ada apa? Dia ada berkira-kira untuk mendapatkan timbangan, untuk mendapatkan timbal balik. Tapi Allah Azza wa Jalla memberikan kita nikmat tu, kebanyakannya percuma je. Kebanyakannya percuma. Dia cuma minta kita iktiraf dia sebagai Tuhan. Tapi ada manusia ambil segala nikmat Allah, dia pergi sembah satu benda yang tak ada kena-mengena dengan dia. Dia pergi sembah satu entiti yang tak bagi apa pun kat dia. Zalim tak dia? Zalim lah. Sebab tu Allah Ta'ala kata, inna syirka la zulmun azim. Paling besar kezaliman ni syirik. Sebab apa? Dia dah ambil macam-macam daripada Tuhan, dengan rahmat Tuhan, Tuhan bagi kat dia, tapi dia tak iktiraf pun Tuhan tu. Dia pergi sembah benda lain. Dia pergi minta tolong pada benda lain yang tak bagi apa pun kat dia. Maka tak layaklah dia dapat rahmat. Itu. Sebab tu kita bila baca Fatihah kena rasa benda ni. Min a'zami huquqillah. Di antara pernyataan ataupun di antara hak Allah yang paling besar terhadap makhluknya, tak melakukan syirik. Kemudian disebut ihdinas siratal mustaqim, sebaik-baik doa. Ihdinas siratal mustaqim, sebaik-baik doa ialah doa minta hidayah daripada Allah. Itulah sebaik-baik doa. Kerana doa-doa yang lain ni, selagi mana tak ada hidayah, doa-doa lain ni tak berfungsi, tak memberikan manfaat yang kekal abadi. Lepas tu bila kita kata siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang yang kau kurniakan nikmat, itu sebaik-baik manusia. An'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalan orang yang dimurkai, bukan jalan orang yang sesat. Jalan orang yang dimurkai dan jalan orang yang sesat ialah seburuk-buruk manusia. Seburuk-buruk manusia yang memusuhi agama Islam. Inilah dua golongan ni. Dan insya-Allah kita akan tengok satu persatu. Bila disebut alhamdulillah rabbil alamin, saya dah hurai tadi. Kenapa kita puji Allah? Kerana Allah itu mempunyai sifat yang sempurna, ciri yang sempurna. Dalam keadaan apa pun kita puji Allah. Kerana Allah inilah pemilik segala apa yang ada di alam ini. Sebab tu kita kata Rabbil Alamin, pemilik alam. Apa itu alam? Alam ni selain daripada Tuhan, alam lah. Makhluk tu alam lah. Kenapa kita puji Tuhan? Ar-Rahmanir Rahim. Tuhan yang Ar-Rahman dan Tuhan yang Ar-Rahim. Ar-Rahman, rahmatnya Allah pada setiap makhluk. Ar-Rahim, rahmatnya Allah pada orang mukmin. Tadi saya dah hurai dah. Rahmatnya Allah pada setiap makhluk. Apa yang ada dalam dunia ni, keselesaan, sedap, semua tu Allah Ta'ala beri kepada semua makhluknya tanpa mengira agamanya. Bahkan mungkin dalam dunia ni Allah Ta'ala beri nikmat pada orang bukan Islam lebih besar daripada Allah beri nikmat pada orang Islam.
Mungkin satu orang yang bukan Islam, kekayaannya lebih banyak daripada satu negara orang Islam. Kan? Apa yang paling kaya dalam dunia sekarang? Elon Musk, kan? Kaya tak? Mark Zuckerberg, kaya tak? Lebih kaya daripada satu negeri boleh. Kan? Allah beri. Rahman, Rahim, Allah berikan kepada orang mukmin. Macam mana Allah Ta'ala beri sifat Rahim kepada orang mukmin? Pertama, Allah Azza wa Jalla berikan kita hidayah tanpa kita perlu membayar apa-apa modal untuk mendapatkan hidayah ni. Allah hantar Nabi kat kita. Yang mana Nabi tu kita pun tak ada kerabat pun dengan dia. Tak ada hubungan kerabat pun dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita hanya umat dia. Kita bukan keturunan Quraisy. Kalau keturunan Said ni Quraisy lah. Tapi kita bukan Said. Kita bukan keturunan Quraisy. Tapi kita sayang Nabi ni. Kalau orang hina Nabi ni, kita marah. Dan kita sayang sunnah Nabi yang sampai kat kita ni. Pasal apa? Allah beri hidayah dalam jiwa kita. Subhanallah, ini besar kurnia. Allah beri rahmat kat kita dalam satu hari. Tak teringin pun kita buat benda-benda yang boleh menyebabkan kita ni berdosa dengan orang lain. Ada orang pagi-pagi bangun fikir macam mana nak prank orang lain. Fikir macam mana nak sakiti orang lain. Ada. Tapi syukur pada Allah Azza wa Jal, kerana orang Islam ni kebanyakannya tak fikir benda-benda tu. Takut. Kadang-kadang kita nak buang sampah kat luar pun terfikir, aku mengotorkan alam ni. Buanglah tu sampah. Syukur kerana Allah berikan sifat tu. Dan kita doakan supaya sifat hidayah tu lebih lagi Tuhan bagi kat kita. Kadang-kadang kita bukan pandai bahasa Arab sangat pun. Kan? Arab yang pandai bahasa Arab pun kadang-kadang boleh jadi Kristian. Dia boleh baca Quran. Dulu saya belajar dekat Muqtah, dekat Universiti Muqtah, Jordan. Pensyarah kami, ada seorang pensyarah tu, dia mengajar bahasa Inggeris dekat kuliah sastra. Belajar bahasa Inggeris sebab dia dalam bila degree ni macam-macam subjek kena belajar kan. Bahasa Inggerisnya, komputernya. Jadi mana-mana subjek yang bukan syariah ni kami kena belajar di luar lah, fakulti luar. Jadi bila belajar bahasa Inggeris, kena pergi belajar dengan pensyarah sastra. Pensyarah tu Arab, tapi Kristian. Bila mengajar kami, bahasa Inggeris, dia faham Arab. Kadang-kadang kami belajar subjek Nahu Arab, grammar Arab. Pensyarah sastra tu pensyarah Arab, Kristian. Bila bagi contoh Nahu, ayat Quran, dia faham Quran, tapi dia Kristian. Kita tak tahu pandai Arab, kan? Tapi Alhamdulillah Allah Ta'ala bagi hidayah. Rahmat. Ada orang tak dapat. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga, yang ni saya sebut dulu. Saya pernah sebut. Allah Azza wa Jalla apabila mensyariatkan ibadah, Allah Ta'ala telah menetapkan ibadah yang dilaksanakan apabila sah, apabila ikhlas dilakukan kerana Allah, Allah akan ganjarkan dengan ganjaran yang berganda-ganda. Al-hasanatu bi'ashri amsalihha. Satu pahala akan diganda 10. Ila 700 di'fin ila ad'afin kathirah. Mungkin boleh pergi ke 700 kali ganda, boleh jadi lebih lagi. Yang ni rahmat. Maksudnya kalau satu orang dia buat satu benda ibadah, dia buat dengan sah, dia buat dengan ikhlas, Allah akan arahkan malaikat tulis dengan gandaan. Kadang-kadang ada waktu gandaannya lebih banyak. 10 awal Zulhijjah gandaannya lebih banyak. Malam Lailatul Qadar gandaannya lebih banyak.
Allah menjadikan tempat dan waktu yang tertentu gandaannya lebih banyak. Sedangkan perbuatannya sama. Rahmat. Dan dengan ibadat yang sama, Allah jadikan setelah pahala itu berganda, Allah menyucikan juga dosa-dosa kecil. Satu perbuatan, dua kelebihan. Satu pahala berganda tadi, satu lagi dosa-dosa kecil yang dilakukan sebelumnya dicuci. Dalam hadis Bukhari, Nabi SAW menyebutkan, ara'aitum in kana ala babi ahadikum nahrun jarun ghamrun yaghtasilu minhu 5 marrat. Apa pandangan kamu? Kalau di depan pintu salah seorang daripada kamu ni ada sungai mengalir derah, dia mandi kat situ 5 kali sehari. Hal yabqa min daranihi syai'? Agak-agak lekat tak kotoran di badannya? Sahabat kata, tidak ya Rasulullah. Nabi mengatakan, fakadzalika salawatul khams. Itulah perumpamaan solat 5 waktu. Solat 5 waktu akan diganjari pahala berganda. Dan dalam masa yang sama, dosa kecil juga akan dicuci. Ibadah akan diganda dan akan menyucikan pahala dosa-dosa kecil kita. Rahmat Allah Azza wa Jal. Satu orang berdosa, dia buat dosa, tiba-tiba terdetik hati dia nak bertaubat. Macam mana cara nak bertaubat? Kalau dosa dengan Tuhan, taubat tu ada 3 syarat ataupun 3 rukun. Pertama, tinggalkan dosa itu. Yang kedua, menyesal dengan apa yang dia buat, dosa tu, dia menyesal. Yang ketiga, dia azam tak mau buat lagi. Itu sudah dikira bertaubat. Syariat yang simple Allah Ta'ala bagi. Syariat yang mudah, syariat yang ringan Allah Ta'ala bagi sebagai rahmat kepada hamba yang hidup di dalam syariat Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan apabila bertaubat, Tuhan tukar semua dosa menjadi pahala. Dosa-dosa yang kita buat, lepas kita taubat, Tuhan tukar jadi pahala. Oi, macam mana tu Ustaz? Ya, tukarlah jadi pahala sebab taubat tu tadi. Mungkin ada yang fikir, oh kalau macam tu kita tak payah ibadat lah. Kita buat dosa, lepas tu kita taubat, terus convert. Syekh Umar Sulaiman Al-Ashqar, seorang ulama daripada Jordan, dia kata, tak sama. Pertama, kita belum tentu sempat taubat lah waktu lepas daripada maksiat yang kita buat tu, na'udzubillah. Kan? Kita kata kalau macam tu baik kita buat dosa dulu. Belum tentu lepas kau buat dosa tu kau boleh bertaubat, tu satu, tu bahaya. Yang kedua, kalau seseorang itu dia dah buat dosa, lepas tu dia bertaubat, dosa dia convert tukar jadi pahala, mana nak sama dengan orang buat ibadat daripada awal? Kerana ibadat kan pahala berganda, dosa tak berganda. Satu dosa yang kita buat, malaikat tulis satu lah. 2 dosa yang kita buat, malaikat tulis 2. Jadi bila convert lepas taubat, dia convert benda yang tak berganda. Maka tak sama orang yang buat ibadat daripada awal dengan orang yang bertaubat daripada dosanya. Tak sama. Itu kata Syekh Al-Ashqar dalam kitab dia. Maka tak sama. Tapi ini rahmat Allah Ta'ala sediakan untuk orang yang nak bertaubat ni, supaya dia tak rasa Allah Ta'ala ini bersifat semata-mata dengan sifat murka. Kerana Allah juga ada sifat rahmat, dan sifat rahmat Allah Ta'ala itu lebih mendahului sifat murkanya. Inna rahmati sabaqat ghadabi. Kerana rahmat aku mendahului murka aku. Maka rahmat Allah Ta'ala itu besar. Ar-Rahmanir Rahim. Jadi bila kita baca ayat ni, kita akan rasa rahmat Allah terlalu luas untuk kita, dan kita kena rasa yang tu lah. Sebab tu kita disuruh baca Fatihah. Dan orang yang melakukan dosa, bila dia nak bertaubat, disunatkan untuk dia melakukan salat sunat taubat.
Kan? Kenapa? Dia akan lalu ayat ni. Dia berdosa. Ada orang, bila dia buat dosa, bila kita kata, kembalilah, bertaubatlah, dia kata, tak boleh lah Ustaz, saya ni banyak sangat dah dosa. Tak ada gunanya saya bertaubat. Kalau saya bertaubat pun, banyak sangat dah saya buat. Tuhan nak ampun saya ke? Dia akan lalu ayat ni, Ar-Rahmanir Rahim. Tuhan yang Ar-Rahman, Tuhan yang Ar-Rahim. Dan bila hamba baca je ayat ni, Allah Azza wa Jalla menjawab. Bila dia baca Alhamdulillah Rabbil Alamin tadi, Tuhan jawab, Hamidani Abdi, hamba-Ku memujiku. Bila dia baca ayat yang kedua ni, Tuhan jawab, Asna alayya Abdi, hamba-Ku memujiku. Tapi kalau baca ayat ni saja, mungkin manusia akan bermudah-mudah dengan dosa. Mungkin. Sebab tu digabungkan dengan ayat selepasnya. Maliki Yaumiddin. Tuhan yang menguasai hari pembalasan. Tuhan ni pemilik segala hari. Kerana hari ni pun Tuhanlah cipta. Masa ni Tuhan cipta. Betul? Hari Isnin, Tuhan yang cipta. Hari Selasa, Tuhan yang cipta. Tapi kenapa dalam ayat ni sebut Maliki Yaumiddin, pemilik hari pembalasan, penguasa pada hari pembalasan? Hari lain bukan Tuhan punya ke? Tuhan punya juga. Tapi pasal apa tak sebut Maliki Yaumitsnain, pemilik hari Isnin? Kerana hari-hari yang kita lalu ni, kita dah lalui dah. Kita dah biasa dah. Disebut Maliki Yaumiddin, penguasa, pemilik hari pembalasan. Hari ni tak ada orang yang diberikan kuasa. Azan ke? Kita bagi laluan pada azan. Ha? Dia kata udah. Muazzin kata udah. Kata kita bagi laluan.
Bila disebut Maliki Yaumiddin, sedangkan Tuhan itu adalah pemilik segala hari yang ada, Allah ingin mengisyaratkan tentang hari yang sepatutnya menjadi satu pemberi amaran pada kita. Kerana hari-hari lain yang ada dalam dunia ni kita telah lalui. Dan hari-hari yang kita lalui ni ada sebahagian menjadi zalim pada yang lain. Kerana kuasa yang dia ada. Kerana pengaruh yang dia ada. Kerana kekayaan yang dia ada. Dia boleh zalimi orang lain. Tapi segala kekuasaan, kekayaan, pengaruh, belitan-belitan yang dia pusing sampai dia nampak betul sedangkan dia salah, yang digunakan dalam hari ini, Allah beri amaran pada dia. Kamu akan bertemu satu hari di mana tidak ada siapa yang berkuasa pada hari itu melainkan hanyalah Allah. Maka orang bila baca ayat yang sebelum, dia merasakan rahmat Allah yang luas ke atas dia. Tapi bila dia baca ayat ni, dia akan takut Allah yang bersifat rahmat itu juga mempunyai sifat murka kepada orang yang derhaka kepada arahan. Ayat yang ini ditujukan kepada mereka yang melakukan kezaliman dan juga yang dizalimi. Yang melakukan kezaliman, ia memberi amaran. Hati-hati kamu. Kamu akan dihadapkan dengan satu hari di mana hari ini tak ada siapa yang berkuasa melainkan Allah. Kamu akan berdepan dengan Allah. Tak ada penyokong yang akan membantu. Tidak ada pengampu yang dapat membela. Kamu akan jawab di hadapan Tuhan. Ma minkum illa sayukallimuhu rabbuhu yaumal qiyamah. Tidak ada seorang pun di kalangan kamu melainkan Tuhan akan bercakap dengan dia di hari kiamat. Laisa bainahu wa bainallahi tarjuman. Tidak ada juru bahasa yang akan menterjemahkan. Direct cakap dengan Allah. Jadi orang yang zalim kepada orang lain, baca ayat ni sepatutnya dia kena takut. Allah akan jawab, majjadani abdi, hamba-Ku mengagungkan aku. Sebab tu Nabi kata, as-salatu nur. Salat tu cahaya. Orang yang salat, pertama dia akan dapat cahaya di akhirat, nak melalui titian sirat tu. Yang kedua, cahaya tu juga bermakna cahaya dalam jiwa insan. Orang yang salat, bila dia lalu ayat ni, dia faham ayat ni, bila dia tadabbur makna ayat ni, dia tak mungkin jadi zalim terhadap orang lain. Sebab dia tahu hari akhirat akan bertemu dengan dia. Saya baca hadis ni waktu haji dulu. Jemaah-jemaah haji, sementara nak tunggu hari tarwiyah, ada 2-3 hari kami free. Tak ada buat apa dekat Aziziyah tu. Jadi lepas subuh, ada sesi tazkirah. Saya baca hadis ni saja nak bagi dia orang ni feel bila salat. 2 orang hamba Allah datang jumpa saya. Seorang ni datang menangis minta maaf, yang seorang ni pun menangis minta maaf juga. Saya kata, Masya Allah, betul-betul ayat Quran ni telah menjadikan manusia ni insaf. Yang seorang ni minta maaf, dia kata, saya macam-macam kata kat Ustaz, saya minta maaf. Ustaz jangan tanya saya kata apa. Saya pun tak tanyalah kan. Sebab kalau tanya sakit hati pula kan. Yang seorang ni pun sama juga. Seorang perempuan, seorang lelaki. Dia kata, beritahu dekat Datuk Mufti juga. Sebab masa tu Mufti Perlis pun ada juga. Tapi bukan sesi dia lah hari tu. Tolong bagi tahu kat Mufti Perlis juga, saya pun minta maaf dengan suami saya minta maaf.
Saya kata saya maafkanlah, fokus pada haji. Jangan fokus pada benda-benda dengan saya ni, saya tak ada masalah. Nanti saya akan sampaikan pada Tok Mufti. Tapi ayat ni berjaya menjadikan orang yang menzalimi orang lain untuk jadi insaf. Takut. Dalam riwayat yang lain disebutkan fawwada ilayya abdi. Hambaku menyerahkan segala urusannya padaku. Sebahagian riwayat kata Allah Ta'ala jawab, majadani abdi. Hambaku mengagungkan aku. Satu lagi riwayat sebut fawwadani abdi. Hambaku fawwada ilayya abdi. Hambaku menyerahkan segala urusannya padaku. Wallahu a'lam. Sekadar pemahaman saya, ayat ni memang ditujukan kepada dua jenis manusia. Manusia yang menzalimi dan manusia yang dizalimi. Ayat ni boleh dibaca dengan dua cara. Cara pertama, kalau kau zalim pada orang, kau tunggu ayat ni sebagai bukti kau akan bertemu dengan Allah. Tuhan akan bicara dengan kau dengan satu perbicaraan yang tidak ada tempat untuk kau lari. Bila kata fawwada ilayya abdi, hamba-Ku menyerahkan segala urusannya padaku, seolah-olah ayat ni Tuhan jawab pada orang yang dizalimi sedang yang membacanya. Bila dia dizalimi, dia tak ada ruang. Kadang-kadang manusia bila dia dizalimi, dia tak ada tempat dia nak mengadu melainkan pada Allah. Bila dia dizalimi, dia tak mampu nak lawan. Netizen cakap senang, saman aja. Ingat saman ni murah ke? Kadang-kadang kita bila tengok komen-komen orang duk fitnah kita kat Facebook ni, seronok juga nak saman kan? Seronok nak saman ni. Kita pun contact lawyer. Assalamualaikum. Saya ingat nak saman. Berapa Dia pun kata, tak apa Ustaz, kita jumpa Ustaz. Nanti kita jumpa. Sembang macam tak apa Ustaz, nanti buka file. Kita pun buka file. Okey. Tapi buka file ni ada kos dari surat. Kita pun fikirlah, buka file ada kos. Berapa agak-agak? Dalam fikiran kita RM5. File kan RM5. Buka file Ustaz RM2,000. Buka file RM2,000. File apa tu? Sampai RM2,000 tu. Buka file aja RM2,000. Lepas tu dia buat calculation. Dia kata, kes ni Ustaz, saya ambil, itulah saya ambil harga kawan-kawan lah Ustaz. RM40,000. Sampai selesai. Boleh? Mana nak cari RM40,000? Ingat saman orang senang ke? Bukan semua orang mampu. Orang yang ada duit boleh lah. Orang yang makan pun tak cukup, macam mana dia nak saman orang lain? Baik aku guna untuk makan daripada bayar lawyer. Itu pun belum tentu menang lagi. Boleh jadi dia guna teknikal lah, dia guna isu macam-macam. Akaun saya kena hack lah, macam-macam lah dia guna. Nak bagi lepas. RM40,000 hilang. Kena bayar pula kos lawyer yang sana. Sebab kita mula zaman, bila kita kalah, kita kena bayar lawyer dia. Siapa kalah kes, kena bayar lawyer lawan. Daripada RM40,000 kena RM80,000. Kita fikir panjang. Tak boleh. Tak apa. Mahkamah dunia tak boleh selesaikan semua perkara. Kan? Ada mahkamah dunia boleh selesaikan masalah-masalah dunia ni, ada yang boleh selesai. Ada yang tak selesai. Bahkan banyak yang tak selesai. Mahkamah Allah ada. Maliki Yaumiddin. Serahkan semuanya pada Allah. Bila kita rasa dunia ni tak mampu untuk menjadikan kita ni terbela, Allah ada. Kerana hidup di dunia sementara. Ihdinas siratal mustaqim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang ni Tuhan nak suruh kita jaga akidah kita. Setelah kita mengiktiraf semua benda, kita janji pada Allah. Kita sembah hanya Allah. Kita minta tolong dalam pertolongan yang maknawi, pertolongan yang mutlak. Kita minta tolong hanya pada Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami jalan yang lurus. Tunjukkan kami jalan yang lurus. Siapa jalan yang lurus? Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan orang yang kau kurniakan nikmat ke atas mereka. Nak buktikan apa? Jalan kebenaran ini sukar untuk kita lalu seorang-seorang. Kita nak jalan orang yang kau kurniakan nikmat. Sama ada orang tu orang yang sudah berlalu ataupun yang masih ada bersama dengan kita.
Sebab tu Nabi SAW ketika pergi berhijrah, Nabi bawa teman, Abu Bakar. Bukan bermakna Nabi itu takut. Kerana kalau kita baca dalam sejarah, Abu Bakar lebih takut daripada Nabi. Kan Abu Bakar tengok orang Quraisy dekat gua tu, pintu gua, dia kata lau ra'a ahaduhum ila qadamaihi la absarana. Ya Rasulullah, kalau salah seorang daripada mereka tengok kaki dia, dia akan nampak kita kat bawah ni. Kan Nabi tenangkan Abu Bakar. Ma dhannuka bithnain illa Allahu thaalithuhuma. Allah Ta'ala sebagai yang ketiga bersama kita. Kamu jangan risaulah. Tapi kenapa Nabi bawa Abu Bakar? Nabi nak bagi isyarat pada kita ni. Dalam perjalanan agama ni, kena ada teman. Kena ada environment yang baik, sahabat yang baik. Siratal ladzina an'amta alaihim, dan isyarat yang hanya boleh beri nikmat tu Allah. Engkau yang beri nikmat pada mereka. Aku nak jalan tu supaya aku juga mendapat nikmat yang sama. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan orang yang dimurkai. Tadi an'amta alaihim, jalan yang kau kurniakan nikmat. Bila maghdub, bila tang murka, ghairil maghdub, bukan jalan orang yang dimurkai. Maksudnya bukan jalan yang hanya Tuhan yang murka. Jalan dimurkai ini maksudnya Tuhan murka, orang-orang yang beriman juga marah. Kita tak mau jalan tu. Kerana orang yang beriman, dia akan benci apa yang Tuhan benci. Waladhdallin, bukan jalan orang yang sesat. Kerana yang merosakkan agama ni, yang merosakkan pegangan agama, bagi orang yang nak pada agama adalah dua. Orang yang tak nak pada agama, rosak dah. Dia tak nak pada agama. Dia derhaka pada Tuhan dia, dia tak nak pada agama. Tu rosak dah. Dia ada satu lagi, golongan yang nak pada agama tapi rosak. Maghdub dengan dal. Golongan yang dimurkai dan golongan yang sesat. Siapa golongan yang dimurkai? Kebanyakan ulama tafsir kata Yahudi lah. Kerana Yahudi itu melampau dalam agamanya. Ghulu fid din, sehingga mengubah agama. Satu lagi, golongan Nasara, golongan Nasrani, yang dipanggil sebagai golongan yang sesat, iaitu orang yang jahil terhadap agamanya. So dua benda ni merosakkan pegangan orang yang beragama. Ghulu fid din wal jahal bid din. Ghulu, melampau, dan juga jahil. Sebab tu nak pada agama kena ada ilmu. Kena kembali kepada ilmu. Kena kembali kepada disiplinnya. Jangan melampau, jangan jahil. Kalau tak, kita juga akan mengikut jejak langkah yang sama. Maka kata Allah, bila kita baca yang ni, Tuhan kata, hadza li 'abdi wa li 'abdi ma sahala. Ni untuk hamba-Ku. Dia minta jalan yang lurus, jalan orang yang aku beri nikmat pada mereka, bukan jalan orang yang dimurkai, bukan jalan orang yang sesat. Yang ni, kan? Yang ni untuk hamba-Ku. Aku akan bagi apa yang dia minta. Aku akan bagi, kata Allah. Jadi sebab itu dikatakan nur, solat itu cahaya. Kita faham bacaan kita, kita minta sungguh-sungguh pada Allah supaya Allah Ta'ala bimbing kita sentiasa. Al-Imam Al-Alusi mengatakan, Fatihah ni, dia mengandungi pujian kepada zat yang mempunyai ciri kesempurnaan. Bila kita baca Alhamdulillahirabbil alamin, Alhamdulillah, pujian pada Tuhan yang mempunyai sifat kesempurnaan. Rabbil alamin, Tuhan yang mempunyai pelbagai anugerah yang telah diberikan kepada manusia. Bila baca Ar-Rahmanir Rahim, kita seolah-olah mengharap rahmat Allah, mengharapkan rahmat Allah pada masa mendatang. Rabbil alamin yang kita dah rasa sebelum ni dah. Ar-Rahmanir Rahim, kita mengharapkan rahmat Allah pada masa mendatang. Maka Fatihah adalah satu ayat yang sangat seimbang. Bermula daripada pujian kepada Tuhan, mengiktiraf hak Tuhan, pergi kepada kita panggil doa kepada Tuhan, dan tidak mahu melakukan kesesatan dan kemelampauan di dalam agama. Maka dia merangkumi keseluruhan tuntutan agama. Bila kita tengok ibadah ni itulah. Ibadah ni itulah pujian pada Tuhan.
Tunduk pada Tuhan, doa pada Tuhan, iktiraf hak Tuhan, jauhi perkara yang dilarang oleh Tuhan. Itulah agama yang diajar oleh Nabi SAW pada kita. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Mudah-mudahan ada manfaat untuk kita bersama. Saya berhenti dulu di sini. Ada soalan? Tak ada. Kalau tak ada, ditutup dah mikrofon. Lepas berhenti, tutup terus mikrofon. Terima kasih banyak pada semua. Saya mohon maaf terkasar bahasa tersilap kata. Terima kasih pada pihak masjid. Aku qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.